Assalamualaikum. Saya Rizwan bin Hamadan, nombor metrik 268785, akan membentangkan tugasan pembentangan kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya sendiri, Rizwan bin Hamadan, nombor metrik 268785. Kemudian Muhammad Zadi bin Muhammad 268768, Muhammad Ahad bin Adnan 268771, dan akhir sekali Sani bin Saliman, nombor metrik 268790. Tajuk pembentangan adalah kesannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Negara yang kami pilih adalah negara Jepun. Saya akan mulakan dengan pengenalan. Konsep pertumbuhan ekonomi berdiri sebagai tonggak asas dalam bidang ekonomi. Ianya merangkumi inspirasi dan cita-cita sebuah negara yang mencari kemakmuran dan pembangunan. Sebagai pembina, pelbagai rupa pertumbuhan ekonomi telah melalui pelbagai perspektif, berkembang dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan paradigma dan keperluan masyarakat. Kemudian konseptual kepada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam bentuk yang paling mudah merujuk kepada peningkatan berterusan dalam pengeluaran dan penggunaan barangan dan perkhidmatan dalam ekonomi dari semasa ke semasa. Proses dinamik ini sering diukur dengan penunjuk seperti keluaran dalam negara kasar, KDNK. Ianya merangkumi intipati kemajuan dan pembangunan. Walau bagaimanapun, hanya pada abad ke-20 pertumbuhan ekonomi mengambil alih kedudukan utama dalam wacana ekonomi. Ianya didorong oleh karya-karya seperti model Solo Swan yang dibangunkan pada tahun 1950-an dan 1960-an. Dekad-dekad berikutnya menyaksikan kemunculan teori pertumbuhan endogen yang diperjuangkan oleh ahli ekonomi seperti Paul Romer dan Robert Lucas. Ianya yang mengembangkan rangka kerja konseptual untuk menggabungkan unsur-unsur seperti modal insan dan inovasi sebagai intrinsik kepada proses pertumbuhan. Kemudian perspektif pertumbuhan ekonomi. Evolusi perspektif pertumbuhan ekonomi mencerminkan kedinamikan persekitaran ekonomi dan perubahan landscape global. Teori klasik meletakkan asas menekankan peranan faktor seperti buruh, modal dan kemajuan teknologi. Ketika dunia beralih ke penghujung abad ke-20, teori pertumbuhan neoklasik dan baru semakin menonjol. Ahli ekonomi neoklasik membina asas yang diletakkan oleh model Solo Swan, terus menekankan kepentingan pengumpulan modal dan kemajuan teknologi. Kemudian implikasi perspektif pertumbuhan ekonomi. Implikasi perspektif pertumbuhan ekonomi melangkaui penunjuk berangka seperti KDNK. Penekanan terhadap pertumbuhan inklusif menyerlahkan kepentingan memastikan bahawa faedah kemajuan ekonomi diagihkan secara saksama merentas masyarakat. Pengiktirafan modal insan dan inovasi sebagai pemacu pertumbuhan menekankan peranan penyelidikan, pendidikan
dan pembangunan serta institusi sokongan dalam memupuk pembangunan mampan. Kemudian saya akan meneruskan perkembangan pertumbuhan ekonomi di negara Jepun. Evolusi ekonomi Jepun ialah naratif daya tahan, penyesuaian dan inovasi yang menarik. Daripada runtuhnya Perang Dunia Kedua hingga muncul sebagai kuasa ekonomi, perjalanan Jepun didedahkan sebagai bukti perancangan strategik, kehebatan teknologi dan integrasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zadi bin Muhammad, nombor metrik 288768. Saya akan menceritakan tentang faktor pertumbuhan ekonomi di Jepun. Antara faktor-faktor penting yang memainkan peranan dalam membentuk pembangunan ekonomi di Jepun, kami menjelaskan secara dinamik dan rumit yang menurun Jepun menjadi salah satu kuasa ekonomi dunia. Antaranya adalah inovasi teknologi. Kehebatan Jepun dalam inovasi teknologi berdiri sebagai asas pertumbuhan ekonominya. Negara ini telah menjadi peneraju global dalam sektor seperti elektronik, robotik, kejuruteraan automotif dan sebagainya. Kemunculan syarikat seperti Sony dan Toyota menunjukkan keupayaan Jepun untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui kemajuan teknologi yang canggih. Dinamik perdagangan global. Pertumbuhan ekonomi Jepun secara intrinsik terikat dengan kejayaannya dalam perdagangan antarabangsa. Negara ini secara historis bergantung pada ekspor dan hubungan perdagangannya yang menjadi penting untuk pengembangan ekonomi yang mampan. Sebagai contoh, peningkatan ekspor otomotif Jepun yang diteraju oleh syarikat seperti Toyota dan Honda telah menyumbang dengan ketara kepada kejayaan ekonomi di Jepun di peringkat global. Cabaran demografi. Lanskap demografi Jepun memberikan peluang dan cabaran walaupun negara telah mendapat manfaat daripada tenaga kerja yang mahir dan berdisiplin. Penduduk yang semakin tua menimbulkan kebimbangan untuk pertumbuhan ekonomi masa depan. Contohnya, tenaga buruh yang semakin berkurangan dan peningkatan kos kebajikan sosial menggariskan cabaran demografi yang perlu dilalui oleh Jepun. Yang seterusnya adalah dasar fiskal dan kewangan. Campur tangan kerajaan melalui dasar fiskal dan monetary telah memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Jepun. Contohnya, sejarah termasuk tindak balas Jepun terhadap cabaran ekonomi pada tahun 1990-an, di mana kerajaan melaksanakan pakej rangsangan dan Bank of Japan meneruskan pelonggaran kewangan untuk memulihkan ekonomi. Sebenarnya tadbir urus korporat dan amalan perniagaan. Kecekapan dan kebolehsuaian sektor korporat Jepun telah memainkan peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Syarikat Jepun yang dicirikan oleh perspektif jangka panjang dan tadbir urus korporat yang kukuh telah menunjukkan daya tahan dan inovasi. Sistem pengeluaran seperti kereta Toyota merevolusikan amalan pembuatan secara global dan menunjukkan pendekatan Jepun terhadap perniagaan. Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi Jepun adalah hasil daripada interaksi faktor yang kompleks. Inovasi teknologi, dinamik perdagangan global, cabaran demografi, dasar fiskal dan monetary, dan tadbir urus korporat secara kolektif membentuk lanskap ekonomi. Dengan meneliti faktor-faktor ini, kita dapat menggambarkan tentang kuasa dinamik yang telah mendorong kejayaan ekonomi Jepun sambil mengiktiraf cabaran yang menanti di hadapan dan mengekalkan dan menyesuaikan diri dengan arena ekonomi global pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada puan dan rakan-rakan sekalian. Saya Sani bin Saliman, nombor metrik 288790. Hari ini saya akan membentangkan tajuk berkenaan kesan pertumbuhan ekonomi di Jepun. Lanskap ekonomi Jepun yang ditandai dengan cabaran dan kejayaannya yang unik dibentuk oleh
oleh berbagai faktor. Antara kesan penting ke atas pertumbuhan ekonomi di Jepun menelusuri selok-belok perjalanan ekonominya. Anjakan demografi dan dinamik tenaga buruh. Penduduk yang semakin tua di Jepun adalah pedang bermata dua untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau bagaimanapun negara mendapat manfaat daripada tenaga kerja yang mahir dan berdisiplin, penuaan demografi memberikan cabaran seperti tenaga buruh yang semakin kekurangan dan peningkatan kos kebajikan sosial. Untuk populasi warga tua yang semakin meningkat dan memberi kesan kepada sistem penjagaan kesihatan dan pencen, dan menggariskan pengaruh faktor demografi ke atas pertumbuhan ekonomi Jepun dari Ogawa dan Redford 1993. Dinamik perdagangan global dan ketergantungan ekspor. Pertumbuhan ekonomi Jepun telah lama dikaitkan dengan dinamik perdagangan global, terutamanya kehebatan dalam ekspor. Bangkitan gergasi otomotif Jepun seperti Toyota dan Honda menunjukkan kesan perdagangan global terhadap kejayaan ekonomi Jepun. Walau bagaimanapun, faktor luaran seperti ketegangan perdagangan dan turun naik mata wang boleh mempengaruhi ekonomi berorientasikan ekspor negara dengan ketara dari Yoshino dan Takizadeh Esari 2017. Inovasi teknologi dan transformasi perindustrian. Komitmen Jepun terhadap inovasi teknologi telah menjadi penggerak di sebalik pertumbuhan ekonominya. Contoh impak transformatif Sony terhadap industri elektronik pada akhir abad ke-20 mempamerkan bagaimana inovasi teknologi boleh membawa kepada transformasi industri dan daya saing global dari Johnson 2002. Dasar kerajaan dan campur tangan ekonomi. Peranan dasar kerajaan dalam memacu pertumbuhan ekonomi terbukti dalam sejarah Jepun. Semasa cabaran ekonomi pada tahun 1990-an, kejayaan Jepun melaksanakan pakej rancangan fiskal dan Bank of Japan meneruskan pelonggaran monetari. Campur tangan ini bertujuan untuk memulihkan ekonomi, mempamerkan kesan tindakan kerajaan terhadap hasil ekonomi dari Akhiran et al. 2002. Takbir urus korporat dan amalan perniagaan, kecekapan dan kebolehsuaian sektor korporat Jepun menyumbang dengan ketara kepada pertumbuhan ekonomi. Contoh sistem pengeluaran Toyota menggambarkan bagaimana takbir urus korporat yang kukuh dan amalan perniagaan yang inovatif boleh meningkatkan produktiviti dan daya saing pada skala global dari Likar dan Mayer 2006. Kesimpulannya, kesan ke atas pertumbuhan ekonomi di Jepun adalah pelbagai dan saling berkaitan. Peralihan demografi, dinamik perdagangan global, inovasi teknologi, dasar kerajaan dan amalan korporat secara kolektif membentuk trajektori ekonomi negara. Dengan memahami impak ini dan interaksinya, penggubal dasar dan sarjana boleh mengharungi arus lanskap ekonomi Jepun, memupuk pertumbuhan mampan dan daya tahan dalam menghadapi cabaran yang berkembang. Assalamualaikum. Saya Muhammad Ahad bin Adnan, nombor metrik 268771. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan cadangan pertumbuhan ekonomi di Jepun. Negara Jepun teguh dalam ekonomi global dalam menghadapi keperluan dan menghidupkan semula pertumbuhan di tengah-tengah perubahan dinamik global. Cadangan strategik antara yang berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jepun, menarik pandangan daripada kedua-dua kejayaan sejarah seperti inovasi teknologi dan penggunaan industri 4.0. Cadangan ini sejajar dalam menekankan sejarah dalam inovasi teknologi di Jepun. Dan seterusnya pertumbuhan hijau dan amalan mampan. Jepun boleh memanfaatkan peralihan global ke arah kemampanan dan menggalakkan inisiatif pertumbuhan hijau. Seterusnya dengan menyelesaikan demografi melalui womanomic. Cabaran demografi Jepun yang ditandai dengan populasi yang semakin tua dan menurun
dalam kadar kelahiran. Dia memerlukan penyelesaian yang kreatif dengan melaksanakan dan mengembangkan inisiatif Women Homing. Seterusnya, perantarabangsaan dan perkongsian perdagangan global. Dengan mengukuhkan hubungan antarabangsa dan memupuk perkongsian global adalah penting untuk pertumbuhan ekonomi di Jepun. Kerajaan juga harus terlibat secara aktif dalam perjanjian perdagangan dan pakatan. Kejayaan Kesatuan Eropah dalam mewujudkan pasaran yang tunggal dan memupuk kerjasama di kalangan ekonomi dan pelbagai memamerkan potensi dan manfaat perkongsian perjanjian serantau. Seterusnya, ekosistem keusahanan dan inovasi. Ia memupuk persekitaran yang kondusif kepada keusahawanan dan inovasi. Kesimpulannya, usaha Jepun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi merangkumi naratif daya tahan, penyelesaian dan pandangan jauh strategik dari era pembinaan semula selepas perang kepada cabaran dekad hilang dan seterusnya. Negara telah menunjukkan keupayaan semula jadi untuk mengemudi kerumitan dan mencipta semula dirinya. Menerima cadangan seperti inovasi teknologi, pertumbuhan hijau, penyelesaian demografi, perkongsian perdagangan global dan juga memupuk ekosistem inovasi boleh mendorong Jepun ke era kemakmuran baru. Memandangkan negara itu kini berada dalam persimpangan tradisi dan inovasi. Ekonomi Jepun juga bakal kekal sebagai bukti keupayaannya untuk melakukan transformasi dan potensinya untuk membentuk landscape ekonomi global. Terima kasih.